Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk kita ubah tuai penampilan kita punya Google Form lah, ataupun kita punya soalan ujian ataupun kuis tadi. Okey, jadi masuk kepada kita punya classroom. Kemudian biasalah lepas kita login ataupun lepas masuk classroom, kita akan nampak kita punya stream lah ya. Stream ni adalah ruang ibarat macam kita punya papan kenyataan lah. Segala maklumat perubahan, komen dan sebagainya akan berada di hadapan bahagian stream ni. Okey, klik kepada classwork. Okey. Tadi kalau kita lihat, kita dah assign satu form untuk menjadi ujian, dan ujian tu ada pada topik 3 ni. So klik kepada ujian kita ni. Okey. Klik kepada form tersebut. Okey. Apa yang kita perhatikan sekarang ini adalah paparan preview. Paparan preview yang mana kita boleh berespon. Tetapi untuk mengubah tuai dia, tak boleh kat sini ya. Untuk ubah tuai dia, kita kena pergi dekat hujung kanan bawah ni, ada satu button pensel yang bertulis edit this form. Okey, untuk ubah tuai dia, klik kepada button ni untuk kita mulakan edit form. Okey, so kita akan kembali kepada yang asal lah. Okey, iaitu kepada bahagian di mana kita boleh mengubah tuai kita punya penampilan form ni. Okey, borang ujian kita ni kita boleh ubah tuai. Okey. Seperti yang kita lihat sini, ada satu respon. Ini adalah respon yang kita buat ujian tadi. Okey. Kita nampak kat sini, respon tadi adalah dalam bentuk summary, question dan juga individual. Okey, untuk summary kita boleh nampak sini secara ringkas berapa responden dan sebagainya, apa dia punya. Okey, kat sini dia tunjukkan skor lah. 88 tadi yang dikira secara automatik. Okey, soalan mana yang banyak miss dijawab ataupun yang salah, dan juga statistik jawapan yang diberikan oleh responden lah. Okey, ini adalah kalau untuk yang summary question. Okay, dia akan paparkan dalam bentuk jawapan kepada soalan yang telah diberikan. Ada contoh sini, saya punya soalan ada lebih kurang 8 item di sini. Okey, ada 8 item soalan. Kemudian untuk individu, okey, ini akan memaparkan jawapan mengikut individu-individu yang menjawab. Kalau katakan ada 10, maka dia akan ada butang next, next dan sebagainya, ada 10 orang. Kalau ada 100 orang, maka ada 1 sampai 100 responden. Dan dia akan paparkan setiap daripada individu ni apa jawapan yang diberikan. Okey, jadi untuk itu bagi soalan kuis sebenarnya adalah sangat-sangat digalakkan untuk menyediakan bahagian untuk pelajar memasukkan nama ataupun butir mereka supaya kita tak tersilap. Okey, borang ni biasanya dia akan automatik mengambil maklumat email, tapi kadang-kadang email tak membantu ya untuk kita kenal pasti siapa orang tersebut. Jadi sangat-sangat digalakkan untuk borang ni kita ubah tuai sikit, kita masukkan bahagian untuk nama pengguna yang memberi respon. Masukkan butiran dia, email dia apa, nombor telefon dia apa, nombor KP dia apa dan sebagainya. Okey, jadi untuk itu kita kembali kepada question. Okey, kita nak ubah tuai yang ni sebab kita sekarang tak pasti ni siapa yang jawab ni. Nombor 1 ni siapa yang jawab, kita tak pasti. Jadi please kembali kepada question. Okay, kembali kepada question. Kita tambah sikit di sini. Add question. Okay, kat sini adalah short answer. Sorry, paragraph. Okay. Nama. Nama anda. Dan seki. Yang kedua, alamat email anda. Dan seki. Tetapi dekat sini mungkin kita hendak
membuat pengesahan. Adakah jawapan yang diberi ini adalah betul alamat email. Jadi untuk yang sini kita ambil option dekat 3 titik sebelah require ni, response validation. Okey, kita ambil ni ya, response validation. Okey. Kita ambil tak ada ya. Tak ada option tu. Patutnya ada ya. Number greater less equal. Yang ni kalau untuk kita buat logik dan sebagainya lah. Okey, saya set type code. Text contains. Okey, betul yang ni. Text. Sebabkan email ni adalah bentuk text bukan number. So, kita hendak memastikan bahawa apa yang dihantar itu adalah email. Okey, sebab email biasanya akan ada di hadapan dia contoh sampel at ataupun alias mungkin gmail.com. Jadi ada simbol tersebut. Jadi sistem akan cek teks tersebut yang dihantar ada tak dia berciri-ciri seperti alamat email. Okey, kalau katakan tak sama, mungkin kita boleh nyatakan sila masukkan alamat email yang betul. Contoh. Okay. Email. Juga di sini ada beberapa opsi lain seperti length, panjang teks tersebut, regular expression dan juga number. Okay, ini adalah beberapa pilihan-pilihan lain yang boleh kita tetapkan dalam kita punya form ini untuk keperluan-keperluan khas. Dan dalam kes ini, kita hendak memastikan bahawa peserta ni menghantar alamat email yang betul lah. Okay. Katakan di sini saya letakkan sebagai require. Maknanya kalau tak jawab, tak boleh nak proceed kepada soalan seterusnya. Sama juga untuk nama, katakan kita nak letakkan dia sebagai require. Okay. Dan mungkin kita kata, okay, response validation juga, kita juga nak letakkan dia punya yang teks tadi ni. Okay. Mungkin kita katakan nama dia kena skor 10 aksara lah. 10 aksara atau mungkin lebih lagi untuk memastikan bahawa dia memasukkan nama yang betul lah, bukan nama singkatan ataupun nama ringkas. Okay. Dari sini kita lihat answer key memang kosong sebab ni untuk dia punya nama dan juga untuk email ni, ini tak memberi markah. Ini hanya untuk memastikan bahawa kita boleh kenal siapa yang hantar ni, apa email mereka dan sebagainya. Okay, dan mungkin sebagai tambahan, mungkin katakan kita rasa macam perlu untuk masukkan dia punya nombor IC pun boleh juga. So, tambah sini. Nombor kad pengenalan. Okay. Nombor kad pengenalan. Katakan kita kata require. Okay. Okay, so sini sebagai tambahan. Jadi untuk tengok borang ni macam mana paparan dia, kita boleh klik kepada preview. Okey, pada preview kita nampak sinilah. Okey, maknanya sini kita boleh masukkan nama, katakanlah namanya Ayub je, tak masuk nama penuh, apa yang berlaku. Bila masukkan nama penuh, dia bagi amaran. Alamat email katakanlah Ayub email.com. Alamat email yang betul sebab apa? Sebab tak ada add. Katakan saya buat ni add. Betul. Ayub bin Smira. Nombor kenalan. Ini kalau tak jawab, nanti saya tak boleh hantar yang lain-lain ni. Katakanlah saya tak jawab, nampak? Dia keluar error. This is a required question. Kita kena type juga. Okay. Okay, katakan ni apa-apa. Nak masuk, nak buat semakkan, kita boleh masukkan
sama seperti tadi juga, kita boleh buat sebagai contoh, buka pengenalan, kita boleh edit di sini, response validation. Mungkin kita boleh semak, pastikan dia adalah dalam bentuk number dan sebagainya. Okey. Okey, katakanlah saya tak jawab semua. Okey, saya tak jawab semua. Saya hantar je, tengok apa yang berlaku. Submit. Okey, your response has been recorded. Jadi bila tengok kepada respon, pada bahagian respon ni, sebab kerana kita adalah editor, kita boleh nampak lah. Kalau pengguna biasa tak nampak ni. Kita sebagai editor kita nampak. Okay. Yang pergi kepada bahagian individual, summary, ringkasan saja. Okay. Sebab tak jawab tadi, maka kosong lah. Question, berapa soalan? Dah tambah dah. Tadi ada tambah 3 soalan jadi 11. Dan individual, okay, ini kita nampak by individual. So sekarang ada 2 orang dah menjawab. Yang pertama, oleh kerana dia dah jawab dulu tanpa masukkan butiran dia, so tak ada nama lah. Yang kedua, okay, ini kelebihan dia. Kita nampak kat sini, okay, kita tahu siapa yang hantar, siapa nama dia, alamat email dia apa nombor IC dia dan sebagainya kalau perlu. Jadi kita tahu lah siapa yang respon ni. Okay. Okay. Okay, so ini adalah tambahan yang sebenarnya amat penting lah bagi barang-barang ujian. Okay, selain daripada itu, tadi kita ada bincang juga, oleh kerana ujian ni tidak sesuai untuk memaparkan view score secara terus, sebab isu kepada beberapa soalan yang perlukan penilaian pemula bicara. Jadi jadi untuk itu kena pastikan dulu apakah jawapan yang diberi dan disemak semula markahnya. Untuk mengubah ini, kita pergi kembali kepada edit form. Okay. Kemudian di atas ni kita nampak ada satu option setting. Klik kepada option setting gambar gear ni. Okay, kat situ. Okay, di sini kita boleh ubah sesuai penampilan dia. Antaranya kita boleh wajibkan untuk collect email. Maknanya siapa-siapa yang nak hantar, kita kena wajibkan dia masukkan email dulu. Okay. Di mana katakan kita kata, okay, require sign in. Yang ni adalah untuk memastikan setiap orang hanya menjawab satu kali saja. Okay. Maknanya tak boleh jawab 2 kali lah. Orang yang sama hanya boleh menjawab sekali saja. Okay. Adakah soalan yang ditanyakan ini boleh diedit selepas dihantar? Okay, kalau boleh, klik tanda edit after submit. Kalau tak, tak boleh lah. Biasa kalau kuis ujian ni tak boleh edit lah ya. Maknanya kalau sekali hantar, maka itulah dia punya jawapan dia. Okay. Juga kat sini ada bahagian untuk summary. Adakah lepas menjawab tadi, pengguna boleh tengok summary kepada jawapan yang dihantar. Okey, yang itu sebenarnya kalau untuk ujian dan kuis ini adalah sangat-sangat tidak dibenarkan ya. Ini jangan. Ini hanya untuk kalau macam pretest, kalau macam untuk kaji selidik, tak apa. Sebab kat situ nanti dia akan paparkan secara ringkas apa yang pernah dijawab oleh pengguna tersebut dan juga pengguna lain secara ringkas. Jadi kalau kita bagi soalan ataupun kuis, kalau kita benarkan ini, maka nanti pengguna akan nampak apa yang dijawab oleh semua orang lah. Mungkin ada pro and con dia, ada kebaikan dan keburukan dia. Jadi yang ni perlu pertimbangkan lah. Tapi kebiasaannya kita tidak paparkan ya. Okay. Presentation. Okay. Show progress bar ni, ini adalah bagi soalan selidik ataupun soalan yang panjang, yang banyak. Ada banyak section. Okay, mungkin ada 3-4 muka surat. Mungkin ada 20-30 soalan. Di mana pengguna akan nampak berapa banyak lagi yang dia perlu jawab untuk tamatkan soalan tersebut. So ada progress bar. Okay, shuffle question ni adalah untuk membolehkan soalan tersebut bertukar-tukar kedudukan. Yang ni sesuai untuk soalan yang mungkin dijawab bersebelahan satu sama lain lah. Maknanya pengguna kita dalam satu kelas,
semua pelajar sedang menjawab soalan yang sama. Jadi kalau soalan yang sama, mungkin dia boleh tengok orang sebelah tengah jawab soalan mana, kan? Mungkin sama kan? Soalan satu apa soalan dia, soalan dua apa soalan dia. Jadi untuk mengurangkan penipuan ataupun untuk mengelakkan orang meniru, jadi kita shuffle question untuk memastikan soalan untuk orang satu, soalan satu dia mungkin soalan nombor satu, tapi untuk orang sebelah dia pula, soalan nombor satu dia mungkin adalah soalan nombor tiga. Dan soalan yang untuk pelajar nombor tiga pula, soalan nombor satu dia mungkin adalah soalan nombor 10. Dia terbalik-balik, dia tukar-tukar. Ini sesuai kalau kita buat dalam kelas lah. Tapi kalau secara online, rasanya mungkin tak ada keperluan sangat lah. Okay? Jadi bergantung kepada keperluan. Okay? Okay, quizzes. Okay, oleh kerana ini adalah soalan yang ada markah, maka kita setkan dia sebagai make this a quiz. Okay, jadi kat sini satu perkara yang menarik perhatian adalah selepas pelajar menjawab, adakah kita nak lepaskan markah tersebut? Okay, ataupun kita kata later, kita nak review baru kita bagi markah. Untuk soalan kita tadi, oleh kerana ada beberapa soalan yang perlu pertimbangan, antaranya fail yang di-upload untuk jawapan ataupun yang diberi karangan untuk menjawab, maka fail tersebut perlu disemak dahulu. Jadi untuk soalan seperti ini yang tak boleh automatik beri markah, maka kita kata later. Kita akan memberi markah selepas kita buat semakan dahulu. Okey, adakah pengguna responden can see, adakah responden boleh melihat soalan-soalan yang dia terlepas? Correct answer, point values. Okey, ini juga ada keadaan yang dibenarkan ataupun yang sesuai lah. Correct answer maknanya kalau dia jawab sekali okey lah. Tapi kalau dalam kelas semua tengah jawab, kawan sebelah ni tengok orang sebelah dah start jawab dah. Dia nampak apa yang dijawab dengan mana yang betul mana salah, itu tak sesuai lah. Kalau dalam kelas ini memang tak sesuai. Okay. Yang sesuai kalau dalam kelas, maknanya pensyarah ataupun cikgu sendiri paparkan kat depan kelas. Lepas semua dah start jawab, cikgu ataupun pensyarah tadi akan paparkan, okey soalan ni apa jawapan dia, soalan ni apa jawapannya. Maknanya secara beramai-ramai di hadapan kelas lah. Okey, pensyarah akan bentangkan. Okey, adakah nak paparkan soalan-soalan yang dia lupa jawab? Okey, bergantung ya. Maknanya bergantung kepada keperluan. Kalau perlu, maka paparkan. Kalau tak, maka tak perlulah. Okay, tapi untuk contoh ni, katakan kita kata okey ini adalah soalan secara online, maka tak ada masalah. Mungkin kita kata okey soalan ni perlu jawab pada masa sekian-sekian saja. Kita nak kata kena jawab pada masa yang sama lah, semua serentak. Maka tak ada masalah untuk kita paparkan jawapan yang betul. Sebabnya pelajar tak sempat nak kawan-kawan dia, ini apa jawapan dia, ini apa jawapannya, tak sempat. Okay, jadi itu boleh. Kalau dalam kes di mana pelajar menjawab serentak dan mungkin secara masa yang telah ditetapkan lah. Okay, itu boleh. Okay. Okay. So, dah kita letak bentangan tadi ya. Adakah perlu collect email? Okay. Tapi kalau kita nak hadkan borang ini hanya boleh dijawab sekali sahaja, memang kita perlu ambil collect email ya. Collect email. Lepas tu limit to one response. Kalau tidak, kita lihat sini. Mungkin inilah. Dia tak boleh nak kita tak boleh nak kawal lah siapa yang jawab ya. Kalau kita buat limit to one response, maknanya pengguna tadi memang perlu login lah. Dan sebagai tambahan kita ambil email dia. Untuk ni je, untuk pengesahan saja. Okay. Presentation tadi tu quiz bar dan quizzes tadi ni untuk markah dia kita pastikan dia adalah quiz kalau tak ada markah nanti. Okay, save. Okay, jadi markah dia maknanya bila dia jawab dia tak akan nampak markah dia lah, sehingga pengajar tadi ataupun guru tadi melepaskan markah dia ataupun memberi markah final selepas kena review. Okay, contoh kita tengok ya. Kita cuba sekali lagi preview. Okay, ini sebab kita dah login dah. Okay, nama IUB Sani IUB.
Lepas tu submit. Okey. Berbeza dengan yang form tadi, ada borang untuk view score. Tapi untuk yang kali ni, butang view score tak kelihatan lagi sebab kita kata untuk ujian tadi, kita dah tetapkan dia. Soalan ini perlu di-review secara manual kemudian. Later after review. Iaitu fungsi view score tadi telah hilang lah. Okey. Okey. Situ itu yang kita nampak ya. Response recorded hanya untuk beritahu bahawa apa yang dihantar telah diterima. Okey. Okey. Sebagai tambahan untuk kata orang untuk jadikan form ni mungkin nampak lebih menarik, sebenarnya kita boleh ubah dia punya tema ataupun template dia. Kita pergi kepada edit quiz ni tadi ataupun form tadi, klik kepada customize theme. Okey, kita boleh tukar dia punya header kepala soalan ni untuk color dia dan sebagainya ya. Katakanlah kita nak dia punya color dia mungkin warna orange contohnya, dan header dia mungkin kita nak ambil header ataupun kepala yang sesuai dengan kita punya quiz. Mungkin kita nak ambil gambar yang ini kan, mungkin bagi contoh. Okey, set. Okey. Okey, kita akan lihat hasil dia ada preview. Okey, kita nampak macam ni lah. Okey. Ni kenapa dia kata macam ni, sebab tadi kita dah hadkan setiap orang hanya jawab sekali saja. Jadi kalau kita dia login, dia cuba buka form tu pula baru tak boleh jawab juga. Kita dah tetapkan tadi setiap orang hanya boleh menjawab limit one response saja. Kalau kita nak benarkan dia jawab 2 kali, kita kena buang ni. Maknanya setiap orang boleh jawab beberapa kali. Ini dalam kes di mana kita mungkin nak buat pre-test dan sebagainya, ataupun untuk hanya menguji kefahaman pelajar, itu boleh. Kalau macam ni, dia boleh nampak berkali-kali lah. Dan dia boleh buat berkali-kali. Okey, nampak berkali-kali. Dia boleh cubalah. Kalau pertama cuba tak puas hati, buat jawab kali kedua. Kita sebagai pengajar pula, kena pilih lah nak ambil yang mana satu jawapan dia. Yang pertama ke yang kedua ke dan seterusnya. Ini bergantung pada kita lah sebagai pengajar. Okey. Okey. Okey, itu saja untuk yang untuk pengubahsuaian bagi soalan kuis ataupun form menggunakan Google Form ni. Terima kasih.